Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom ikut cikgu belajar matematik hari ini. Hari ini kita akan belajar ukur dan banding panjang objek. Objektif kita ialah mengetahui cara menggunakan alat pengukur bukan unit piawai yang sesuai dan tahu menggunakan anggota badan sebagai alat pengukur. Baiklah, mari buka buku teks jilid 2 dan buka muka surat 48 hingga 50. Mari cikgu terangkan satu persatu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh yang pertama, ukur dan banding panjang objek. Mari kita lihat pada gambar, ada dua orang murid sedang berbual-bual. Apakah yang dikatakan oleh mereka? Murid lelaki ini berkata, bagaimana kita ukur panjang buku ini? Kemudian murid ini menjawab, kita ukur dari hujung ke hujung dengan pensel. Jadi, lihat pada gambar bagaimana mereka mengukur panjang buku ini hanya dengan menggunakan pensel. Lihat, pensel ini telah diletakkan sama panjang dengan buku. Dan di bahagian tengahnya, pastikan tiada ruang yang berjauhan. Jadi, panjang buku ini adalah sama juga dengan 2 batang pensel. Mari kita lihat pula contoh yang kedua. Dalam contoh kedua, sebatang pensel diukur menggunakan pemadam. Jadi, berapakah bilangan pemadam yang digunakan untuk mengetahui panjang pensel ini? Lihat, kedua-dua bahagian pensel ini adalah sama panjang dengan beberapa pemadam. 1 pemadam, 2 pemadam, 3 pemadam, 4 pemadam. Jadi, panjang pensel ini sama dengan 4 pemadam. Bagaimana pula dengan jam tangan ini? 1 pemadam, 2 pemadam, 3 pemadam, 4, 5, 6, 7. Jadi, panjang jam tangan sama dengan 7 pemadam. Inilah dia cara bagaimana untuk mengukur sesuatu benda dengan menggunakan objek yang bukan piawai ataupun bahan alat pengukur. Jadi, apabila kita sudah pun mengetahui kedua-dua panjang jam tangan lebih panjang daripada pensel. Tahukah kamu, anggota badan juga boleh menjadi alat pengukur? Mari cikgu terangkan bahagian anggota badan manakah yang boleh digunakan sebagai alat pengukur. Mari kita lihat pada contoh yang ketiga. Murid ini bernama Kaswini. Dia ingin mengukur meja. Lihat, dia menggunakan tangannya untuk mengukur meja. Jadi, daripada hujung kelingking ke hujung ibu jari dinamakan sebagai jengkal. Jadi, Kaswini telah menggunakan jengkal untuk mengukur meja. Lebar meja kira-kira 5 jengkal. Mari cikgu tunjukkan kamu contoh lain bagaimana untuk mengukur meja.
Murid-murid, mari kita lihat soalan uji minda. Amni ukur lebar meja yang sama 6 jengkal. Mengapa ukuran Amni dengan Kashwini berbeza? Mari cikgu tunjukkan untuk menjawab soalan ini. Lihat pada gambar meja Kashwini dan meja Amni. Kedua-duanya adalah meja yang sama. Kashwini mengira jengkal pada mejanya. 1, 2, 3, 4, 5. Meja Kashwini 5 jengkal. Meja Amni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan meja Amni 6 jengkal. Mengapa meja Amni 6 jengkal berbanding dengan meja Kashwini? Murid-murid nampak? Apa sebabnya? Ya, iaitu perbezaan saiz tangan. Jadi, untuk jawapan ini, saiz tangan Amni lebih kecil daripada tangan Kashwini. Itulah yang menyebabkan ukuran Amni lebih banyak berbanding Kashwini. Baik murid-murid, mari cikgu terangkan pula alat pengukur yang kedua anggota badan kamu, iaitu langkah. Jadi, untuk langkah bermula daripada tumit sebelah kanan hingga ke tumit kaki kiri dikira sebagai satu langkah. Bagaimana kita hendak menjalankan pengiraan dengan langkah? Murid-murid hanya perlu berjalan seperti biasa. Setiap langkah akan dikira sebagai satu langkah. Jika murid melangkah sebanyak 10 kali, dikira sebagai 10 langkah. Jadi, untuk pengiraan tikar itu, anggaran ialah sebanyak 4 langkah. Jadi, ini adalah cara mengukur langkah. Seterusnya adalah alat pengiraan anggota badan yang ketiga, iaitu depa. Murid-murid, cuba kamu bukakan tangan kamu seluas-luasnya dan luruskan dari hujung jari sebelah kanan ke hujung jari sebelah kiri, dipanggil sebagai depa. Satu depa. Jadi, murid ini berkata, saya ukur panjang papan putih dengan depa. Panjang papan putih lebih kurang berapa depa murid-murid? Ya, lebih kurang 3 depa. Baiklah, sekarang adalah masanya untuk membuat aktiviti. Murid-murid diminta untuk membuat aktiviti di dalam buku jilid 2 dan buat di muka surat 47 sehingga 50. Kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran akan datang. Bye!